Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Yang amat-amat saya raikan ke semua ahli pengajian berkitab di Ruhi. Selamat datang dan sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana semata-mata dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat kita dihimpunkan pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini untuk sama-sama kita mengambil manfaat daripada kalam Hujjatul Islam, Syekhul Islam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dalam kitabnya iaitu Ayyuhal Walad yang berasal daripada surat yang dikarang kepada anak murid kesayangannya, anak murid yang rapat dengannya, yang telah meminta nasihat agar meminta kepada Imam Al-Ghazali agar memberikan intipati nasihat setelah sekian lama dia melalui perjalanan menuntut ilmu sebagai murid Imam Al-Ghazali. Maka murid ini tertanya-tanya apakah intipati yang paling penting setelah sekian lautan ilmu dia dalami, dia harungi, pelajari sepanjang hidupnya, maka apakah intipati yang paling penting yang sepatutnya dia bawa untuk menghadap hadirat Allah Subhanahu Wa Taala? Dia mula tertanya-tanya, apa dia? Apakah patinya? Yang sepatutnya menjadi prinsip ataupun pegangan melalui bermula daripada sekarang ini, apakah yang menjadi kepentingan dia untuk dia menghadap hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah pesanan-pesanan daripada Imam Al-Ghazali dicatatkan dalam sebuah surat lalu dibukukan ataupun dijadikan kitab oleh ulama-ulama terkemudian atau orang terkemudian. Maka dengan itu kita membuka majlis kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing hati, lisan, kefahaman kita. Maka kita membuka majlis ini dengan Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana beliaulah bagindalah pemegang khazanah segala hikmah yang bakal kita nyatakan selepas ini. Dan seterusnya kepada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid daraini. Kepada semua guru-guru kita yang telah banyak mendidik, juga kepada kedua ibu bapa sama ada yang masih ada atau telah meninggal dunia, bismillahil Fatihah. Fatihah. Bapak. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan terus sharekan kitab kita. Di mana kita last kita belajar itu masa bulan 5. Bulan 5, 13 hari bulan 5. Kita berada di sambungan wasiat ke-6 dan nak masuk yang ke-7 dah. Okey. Sambungan, ada dengar suara bising tak dekat background? Tak ada Ada tak? Ke suara saya je? Ada dengar suara lain ke? Ada, Hawin? Sekejap Suara baby. Okey. Baik.
So, kita mula dulu. Tapi kalau terganggu nanti bagi tahu Okey. Sekejap. Okey. Kita berada pada wasiat yang ke-6. Wasiat yang ke-6 iaitu sambungan daripadanya adalah tentang kata-kata Imam Hasan Al-Basri di bawah ni. Jadi saya akan highlightkan. Okey. Baik. Kita teruskan macam ni dulu. Kata-kata Imam Hasan Al-Basri di bawah ni iaitu di sini. Qala Al-Hasan Al-Basri talabul jannah bila amalin zambun minaz zunubi. Talabul jannah bila amalin zambun minaz zunubi. Boleh bubuh baris dia dan letakkan makna. Dia kata apa? Qala alimul haqiqati taraka mulahazatal amali. Boleh nampak Boleh nampak saya tengah tunjuk kat mana? Okey. Taraka alimul haqiqati taraka mulahazatal amali la tarakal amali. Okey? Lepas tu kita tengok sedikit lagi sabda Rasulullah SAW di bawahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ahmaku man ittaba'a nafsahu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Okey, man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Okey. Baik. Alimul haqiqah, dia kata begini, kita ada sedikit salah faham yang kita betulkan melalui kata-kata Imam Al-Ghazali ataupun Imam Hasan Al-Basri di sini. Lihat apa katanya. Talabul jannati bila amalin zambun minaz zunubi. Orang yang cuba menuntut syurga tanpa bila amalin, tanpa beramal, sebenarnya adalah merupakan satu dosa daripada dosa-dosa. Salah satu dosa, kesalahan lah, kesilapan, dosa daripada sekian banyak dosa. Az-zunub jamak dia. Zambun minaz zunub, satu dosa daripada jenis-jenis dosa. Salah satu jenis dosa adalah orang yang cuba untuk menuntut syurga, mencari syurga, lalu dia tidak mahu beramal atau berusaha apa-apa. Okey? Baik. Di mana kita sebenarnya dalam bab ini sedang menceritakan, kita masih lagi pada bab sebenarnya ilmu tanpa amal itu adalah sia-sia. Ilmu tanpa amal itu adalah sia-sia.
ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Jadi timbul satu persoalan, kan kita belajar sebelum ni, persoalannya cuba catat di sini, kata-kata daripada maksud kata-kata Imam Hasan Al-Basri ni, dia sebenarnya menjawab persoalan kepada apa yang kita belajar sebelum ni, iaitu kita tahu pada hakikatnya, kita belajarlah. Kita panggil dalam ilmu tu ada banyak peringkatnya. Okey, pada awalnya kita belajar secara umum ni, kita belajar tentang syariatnya, apa hukum hakamnya, bagaimana kita lakukan, syariatnya. Kemudian tarikatnya iaitu adalah bagaimana perjalanan untuk menghubungkan ataupun membetulkan amalan yang zahir dengan yang batin, kedua-duanya lillahi ta'ala. Itu perjalanan, namanya tarikat. Perjalanan membetulkan tujuan amal yang zahir dan batin supaya betul-betul lillahi ta'ala. Okay? Sebab banyak daripada kalangan manusia itu, termasuklah diri kita sendiri, yang selama ini mungkin kalau kita kurang perhatikan, amal kita yang zahir tidak seperti yang batin. Contohnya ketika kita melakukan sesuatu amalan, hati kita tidak sepenuhnya di situ. Atau hati kita belum lagi benar-benar lillahi ta'ala. Walaupun yang kita buat tu nampaknya kebaikan, tapi hati kita masih lagi bercampur baur dengan keinginan-keinginan yang lain. Maka kita melalui suatu peringkat ilmu yang dikatakan tarikat, iaitu yang tadi itulah perjalanan membetulkan amalan lillahi ta'ala, zahir dan batin. Kemudian secara hakikatnya adalah apa? Hakikat juga sebuah ilmu. Ilmu dan juga amalan lah. Ilmu, amal. Ilmu mesti kena amal. Sebelum ni Imam Ghazali dah cakap lah. Ilmu mesti kena amal. Kalau tak, kita ni sebenarnya berangan-angan. Jadi hakikat ini apa dia? Ilmu hakikat ni apa dia? Iaitu ilmu dan juga praktikal, amalan yang mengajar kita untuk memerhatikan, merasakan, meyakini dan benar-benar menyaksikan bahawa segala-galanya pada hakikatnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita selalu sebut sebelum ni, daripada Allah, dengan Allah, kepada Allah. Itu sebenarnya satu ilmu yang walaupun kita kata fundamental, sebenarnya dia agak dalam. Agak dalam tu maksudnya bukan semua orang perhatikan perkara tersebut. Tapi penting untuk kita perhatikan. Penting untuk kita perhatikan. Kerana kalau tidak, kita akan bersimpang siur lah kita punya kehidupan ni. Tidak istiqamah dalam satu jalan ala siratul mustaqim tu. Jadi ilmu hakikat ini dia mengajar kita melihat hakikat sesuatu. Apa maksud hakikat sesuatu? Mana ada hakikat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Yang melakukan, yang mengizinkan, yang membenarkan, yang mengatur, yang berkehendak, yang memilih hambanya yang beriman, yang membiarkan hambanya yang kekufuran, maksudnya memilih hamba yang tidak mendapat nikmat iman dan Islam itu, yang menjadikan iblis, yang menjadikan hawa nafsu, yang menjadikan syurga, yang menjadikan neraka. Hakikatnya semua Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya hakikat. Jadi kesemua ni perlu seimbang, seimbang dan jangan salah faham. Kata Imam Hasan Al-Basri di sini. Di sini maksudnya kita sentuh tentang alimul hakikah ni. Saya terangkan tentang hakikat, ilmu hakikat tu sebab di sini ada sebut alimul hakikah, orang yang alim ataupun ahli hakikat. Ahli hakikat tu maksudnya apa? Orang yang alim lah, yang benar-benar tahakkuk, yang benar-benar menyaksikan bahawa segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Orang yang telah sampai ke tahap itulah. Dia peringkat-peringkat dia kan. Orang yang telah sampai kepada benar-benar menyaksikan segala-galanya daripada Allah, dengan Allah, kepada Allah. Hidupnya hanya fillah billah itu. Mereka ini ada suatu kata-kata yang mereka luahkan yang menyebabkan orang-orang awam seperti kita salah faham. Mereka mengatakan tidak ada taklif. Mereka kata tidak ada taklif. Tidak ada taklif. Mereka kata apa? La taklifah. Tidak ada taklif. Tidak ada taklif. Saya tulis dulu supaya kita faham apa maksud Imam Hasan Al-Basri di sini. Mereka mengatakan tidak ada taklif. Ini jadi besar sebab saya zoom. Tiada taklif. Pemberatan. Taklif lah. Setiap mukallaf. Kita kan mukallaf. Mukallaf ada kewajipan-kewajipan kita. Kewajipan yang perlu kita laksanakan. Mereka kata tiada taklif. Tiada taklif. Orang-orang kita, orang-orang awam seperti kita mungkin akan salah faham bila dia kata tiada taklif.
Bila dikata tiada taklif, kita sangka ahli-ahli hakikat ini mengatakan mereka ni tak perlu buat apa-apa. Kita sangka begitu. Kita sama ada kita sangka begitu atau ada orang yang claim dirinya telah sampai ilmu hakikat. Ada orang-orang yang begitu. Ada orang yang mengklaim, mengaku dirinya telah sampai menjadi tahap tak tahulah ahli hakikat atau apa, maka mereka tidak lagi, seperti yang saya pernah cerita dulu, mereka tidak lagi solat, mereka tidak lagi menjalankan syariat seperti yang sepatutnya, mereka tidak lagi, banyaklah amalan-amalan yang mereka tinggalkan. Ataupun orang-orang awam kita sangka, disebabkan kita nampak orang-orang begini, kita pun kata, oh dia orang ni dah sesat. Sesatlah sebab diburukkan ataupun dikaburkan oleh orang-orang yang mengaku-ngaku tadi tu, tidak beramal tu. Kenapa datang puncanya adanya orang-orang yang klaim dirinya ahli hakikat mengatakan mereka tidak perlu lagi beramal, ataupun orang-orang seperti kita salah sangka bahawa ahli hakikat ni sebenarnya tersesat dan mengatakan mereka ini tidak beramal kerana kata-kata ini tiada taklif. Mereka kata tiada taklif. Apa maksud mereka tiada taklif? Ini Imam Hasan Al-Basri menjelaskan. Imam Hasan Al-Basri menjelaskan, alimul hakikah, orang alim hakikat ataupun ahli hakikat, taraka mulahazatal amal, mereka tinggal daripada memerhatikan amalan. Wala la tarakal amal, bukan tinggalkan amal itu sendiri. Bukan tinggalkan amal itu sendiri. Apa maksudnya? Mereka ini tinggal memerhatikan dah berapa banyak dia beramal. Berapa bagus amalan dia. Berapa banyak patutnya pahala. Apa balasan setimpal yang sepatutnya dia dapat. Ataupun rasa berapa banyak lagi sebenarnya aku kena buat. Memerhatikan amal. Sama ada dia merasa berat nak buat, kemudian berapa banyak lagi aku kena solat, berapa banyak lagi kena gini, berapa banyak lagi kena gini. Ataupun mereka perhatikan, dah banyak mana aku beramal. Dah bagus mana aku begini. Tahap aku bagaimana. Jadi bila ahli hakikat mengatakan tiada taklif, iaitu maksud dia seperti yang Imam Hasan Basri ni kata, dia tidak lagi memerhatikan amalannya. Tiada taklif maksudnya tidak lagi merasa berat. Tidak lagi merasa diberatkan. Taklif maksudnya diberatkan. Okey, tiada taklif. Maksudnya tidak lagi merasa diberatkan. Asalnya daripada kita ni, asal usulnya kita ni mukallaf. Ini untuk istilah lah supaya kita boleh senang faham. Kita ini dipanggil mukallaf, betul? Orang yang berakal, orang yang sampai umurnya dipanggil mukallaf. Maksud mukallaf, orang yang diberatkan. Orang yang diberatkan. Diberatkan dengan apa? Diberatkan dengan kewajipan, larangan, apa benda yang sepatutnya, tak sepatutnya, diberatkan, diberikan tanggungjawab. Ada soal jawabnya nanti. Jadi, bila orang yang diberatkan, dia ada taklif. Inilah apa yang diberatkan kepada dia lah. Pemberatan lah, nanti jadi berat badan lah. Sekejap. Okey. Saya ada dengar suara. Okey. Jadi taklif ini pemberatan ataupun pertanggungjawaban. Supaya kita boleh faham pertanggungjawaban. Dan itu yang untuk fahamnya, tapi dia makna dia secara harfinya sebenarnya maksudnya adalah pemberatan lah. Pemberatan. Okey. Okey, baik. Pemberatan. Jadi kita ni mukallaf, diberatkan dengan tanggungjawab. Kita ada taklif, pertanggungjawaban atau pemberatan kepada kita. Orang-orang yang telah mencapai hakikat, maksudnya dia telah hidup kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, benar-benar mencapainya, merasakannya, benar-benar menghayatinya, benar-benar bergembira dan berseronok dengan kehidupan lillahi ta'ala semata-mata, mereka tidak lagi rasa perintah Allah Ta'ala itu satu benda yang berat. Tak lagi rasa berat. Dia tak rasa lagi dia solat tu sebab Allah Ta'ala wajibkan, sebab tu dia solat. Kalaupun Allah Ta'ala tak wajibkan solat, dia tetap solat. Dia tetap solat, itu orang yang telah mencapai hakikat.
yang hidupnya kerana Allah Ta'ala. Kita, apa kata Imam Ibn Athaillah? Kita orang awam ini, ataupun orang yang baru nak belajar ni, seperti kita, kita ni, kata Imam Ibn Athaillah, Allah Ta'ala tu tahu hambanya malas. Allah Ta'ala tu tahu hambanya, kalau tak diwajibkan apa-apa amalan, nescaya dia takkan buat apa-apa. Kalau tak diwajibkan fardukan solat, dia takkan solat. Kalau tak diwajibkan zakat, dia takkan berzakat. Kalau tak diwajibkan apa-apalah puasa, maka dia tak akan berpuasa. Buktinya kita hanya buat bila wajib. Itu pun rasa berat. Kan? Jadi Imam Ibn Athaillah kata, hamba-hamba Allah SWT, Allah mengetahui hamba-hambanya, sekiranya tidak diwajibkan, maka dia tidak akan beramal apa-apa. Dan itu akan membinasakan dia. Maka Allah Ta'ala mewajibkan amal tertentu. Maka Allah Ta'ala mewajibkan amal tertentu supaya menyelamatkan hamba tu daripada kecelakaan dia. Apa jadi kalau hamba tu dijadikan di dunia ni tapi tidak melakukan perkara yang sepatutnya dilakukan? Hanya keluar ayat kata je, aku menjadikan kau untuk menyembahku. Lepas tu, okey, ini semua amalan yang aku ajarkan tetapi tak wajib semua. Tak ada satu yang wajib. Confirm orang yang masih berada taraf merasa dirinya diberatkan ini tak buat sebab dia rasa berat. Maka ahli hakikat ini, kata Imam Hasan Al-Basri, dia bukannya tidak beramal bila dia kata tiada taklif tu. Bila ahli hakikat mengatakan kami tidak ada lagi rasa diberatkan, tidak ada lagi taklif, bukan bermaksud kami tidak lagi solat, tidak lagi berpuasa. Tetapi kami ini tidak lagi rasa diberatkan untuk melakukan amal. Kami melakukan kerana semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kerana sememangnya Allah Ta'ala itu selayaknya disembah. Kerana Allah Ta'ala itu sememangnya selayaknya dicintai. Sememangnya selayaknya Allah Ta'ala itu dipuja-puji. Sekiranya seandainya seluruh hidup kami, menurut penilaian singkat ataupun penilaian akal zahir ini, tidak terasa sebarang nikmat, tetap kami memujinya. Dan seandainya seumur hidup kami nampak gayanya seperti sedang diberi dugaan yang berat, kami tetap memujinya. Kami tidak menyembah Allah Ta'ala kerana mengharapkan nikmat ataupun mengharapkan balasan tertentu. Kami menyembah Allah kerana kami benar-benar memandang bahawa Allah Ta'ala itu selayaknya disembah. Tidak ada lagi rasa berat bagi kami. Maka orang yang benar dalam mencapai hakikat ilmu, ini hakikat ilmu, hakul yakin. Alimul hakikah maksudnya dalam Quran disebut sebagai hakul yakin. Di sini saya tulis hakul yakin. Orang yang telah mencapai hakul yakin ataupun telah mencapai hakikat, istilah ini banyak dipermainkan oleh masyarakat umum yang tidak mengenal ataupun mungkin tidak didedahkan dengan perkara ini ataupun didedahkan dengan perkara-perkara yang karut-marut saja, maka mereka mengatakan ilmu hakikat lah, apalah itu semua sesat. Sehingga takut nak belajar agama. Jangan belajar agama dalam sangat, nanti sampai hakikat nanti kita jadi gila isim lah, tak sembayang lah. Mereka sangka begitu. Tapi sebenarnya mempelajari ilmu ataupun Allah Ta'ala, mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tidak lain adalah untuk membimbing kita secara zahir dan batin ibadah kita hak semata-mata kerana yang al-haq. Kan? Maka orang yang mencapai hakul yakin, iaitu ahli hakikat, tidak lagi merasa diberatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai bila kita ni nak beramal atau beribadah sebab kita ni diberatkan? Selagi kita beramal rasa diberatkan, memang kita rasa berat. Banyaknya nak kena buat. Berapa lama lah lagi. Kan? Atau kadang-kadang kita rasa tergesa-gesa. Kita rasa kenapa aku kena hadapi semua benda ni. Apa lagi yang tak kena. Begitu. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, alimul haqiqah, kau jangan salah faham bila mereka kata tiada taklif. Maksud mereka ialah mereka tinggal daripada memerhatikan amalan itu. Sebab wajib aja buat. Kalau sunat tak payahlah nak buat sangat. Sometimes nak tinggal pun boleh. Kami tidak lagi memerhatikan. Setiap saat dan detik kami adalah untuk memuji dan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kerja kami, termasuk hidup kami, termasuk makan kami, minum kami, kerja
tanggungjawab kami. Kami melayani keluarga, melayani kawan, melayani sesama saudara, menyambut tetamu ataupun apa sajalah, ataupun hatta dalam ibadah kami, kesemuanya adalah sememangnya lillahi ta'ala. Kami tidak lagi memerhatikan apa yang sepatutnya kami dapat, selayaknya kami dapat, bila kami nak dapat. Kami bukan bermaksud mereka tarokal amal, bukan bermaksud mereka meninggalkan amal. Jadi tentang amalan ini Rasulullah SAW, boleh jelas tentang kata Imam Hasan Al-Basri tentang alimul haqiqah, tarokamula hazatal amal, la tarokal amal. Okey. Baik. Jadi jangan salah faham lagi dan jangan sangka lagi orang yang semakin tinggi ilmu dia semakin tak payah beramal. Malah tanda benarnya seseorang, tanda benarnya ilmu seseorang itu, tinggi ketinggian ilmunya, syariatnya pasti cantik. Perjalanan hidup dia akan nampak kelihatan cantik dan dia tidak lagi merasa diberatkan seperti orang kita. Kita ni beramal, ada masa okey, ada masa tak okey, ada masa naik, ada masa turun, tidak lagi berada di situ. Mereka telah istiqamah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Imam Ghazali mendatangkan hadis ini masih lagi dalam menasihatkan muridnya supaya beramal dengan ilmu yang telah dipelajari. Al-kayyisu orang yang bijak. Orang bijak yang cerdik, orang yang cerdik, al-kayyisu orang yang bijak, bijaksana. Apa tanda orang tu bijak? Mandana nafsahu. Mereka yang merendahkan dirinya. Mandana nafsahu, yang merendahkan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan mereka beramal. Wa amila, dan mereka pasti akan beramal. Lima ba'dal maut. Untuk tujuan selepas mati. Itu orang yang bijak. Yang merendahkan dirinya. Okey, itu ada dua. Dana nafsahu ini ada dua penafsiran ataupun makna yang kita boleh faham daripada kalam Nabi SAW. Seperti yang kita tahu, Nabi SAW itu kata-kata dia tu jawami'ul kalim. Dia sebut satu ayat yang sangat pendek tapi maksudnya sangat mendalam. Jadi sekadar yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setakat apa yang ada. Dana nafsahu, merendah diri. Satu, merendah dirinya. Itu kalau kita nak terjemahkan nafs tu sebagai maksud diri. Merendahkan dirinya. Okay. Atau kalau kita nak terjemahkan nafsahu tu sebagai nafsu, kita nak maknakan dia sebagai nafsu, maksud dia begini. Orang yang menundukkan, dana, merendahkan hawa nafsunya. Menundukkanlah. Merendahkan juga. Ataupun menundukkan hawa nafsunya. Hawa tu keinginan, menundukkan nafsunya lah. Dua. Okey. Kedua-duanya makna ini juga ada dijelaskan dalam oleh syarah-syarah hadis oleh para ulama. Orang yang bijak tandanya apa? Dia akan menundukkan nafsunya. Bukan menurut nafsunya. Itu yang dikatakan bahawa dunia ni bukan matlamat. Itulah dia. Dunia ni bukan matlamat adalah apa? Kita merendahkan keinginan nafsu kita tu. Menundukkan dia. Bukan semua keinginannya diturut. Okey? Ataupun dia merendahkan dirinya untuk merendahkan diri lah. Merendahkan diri itu jelas maksud dia. Dan tandanya dia tu seorang yang bijak adalah dia akan beramal untuk selepas mati. Dia sentiasa akan mengira-ngira setiap waktu dan detiknya itu, ada tak manfaatnya aku buat ni untuk selepas mati nanti. Contoh, walaupun perkara tu kita nampak macam baik, contohnya mengajarkan ilmu ataupun belajar. Belajar, dia akan pastikan dia belajar itu untuk tujuan selepas mati. Bukan semata-mata tujuan di sini. Dia akan pastikan setiap suatu gerak-gerinya, setiap satu amalannya, kelakuannya adalah untuk ada manfaatnya selepas mati. Wal ahmaqu,
Kata Nabi SAW. Dan orang yang bodoh tu, al-ahmaq tu maksudnya bodoh. Bodoh. Bodoh pula. Sorry, bodoh. Okay. Man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang menurutkan menurutkan nafsunya, dia menurutkan nafsunya, hawaha akan segala keinginan dia. Hawa tu maksudnya keinginannya nafsu tu lah. Dia menurutkan nafsu tu apa saja keinginannya, dia akan menurutkan, dia akan turutkan semua apa saja. Kemudian yang lagi syoknya adalah wa tamanna ala Allah. Kemudian dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berangan-angan, harap-harap tak apalah aku nak hidup macam ni. Allah kan Maha Pengampun kan. Okey kot ni. Tak ada masalah kot aku macam ni. So, aku turutkan aja. Lepas tu dia berangan. Rasanya Allah Ta'ala kan Maha Pengasih Penyayang. Dia akan confirm bagi aku syurga jugalah walaupun aku hidup macam ni. Macam tu. Itu bukan sangka baik namanya. Itu bukan sangka baik. Kenapa dia kata angan-angan? Kerana tidak sedar sebenarnya itu adalah hamba yang biadab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biadab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata syurga aku dicapai dengan jalan ini. Kejarlah syurga aku ataupun keredaan aku dengan jalan ini. Tapi dia mengabaikan semua apa yang Allah Ta'ala kata jalan untuk keredaan dia. Dalam masa yang sama, dia expect Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi excuse pada semua perbuatan dia dan bagi dia balasan yang baik. Walaupun dia ini depan-depan tidak menurut apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Tidak ada usaha, tidak ada keinginan, tidak ada kesungguhan dalam menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Maka kita perhatikan betul-betul. Kejadian di dunia ini bukannya sia-sia. Kalau ada orang yang begitu di depan kita, kita menasihat, dia datang kepada kita. Minta nasihat. Cubalah nasihatkan. Apa jalan terbaik untuk aku? Sebab kau nampak gayanya dah tahu apa yang gini-gini. Contohnya ada ilmunya, dah nampak, katalah contohnya dah nampak kejayaannya ataupun dah nampak seperti, melalui kehidupan yang baik. Contohnya, dia minta nasihat. Minta nasihat, satu pun dia tak pakai. Minta nasihat, ya, tapi satu pun dia tak pakai. Kemudian dia berangan-angan, dia kata confirm dia akan jadi okey juga sebab dia datang minta nasihat. Minta nasihat. Lama-lama dia rasa orang yang bagi nasihat ni yang tak guna. Tak gunalah aku cakap banyak dengan dia, hidup aku macam ni juga. Kan? Ataupun tak gunalah aku nak duduk dengan orang-orang yang ulama ke, syekh, masyayikh ke, orang-orang yang soleh ke. Macam gitu juga aku contohnya lah. Maka dia tu sebenarnya adalah biadab. Datang minta nasihat tapi tidak ada niat untuk mengamalkan. Buat apa dia minta nasihat? Kenapa? Sebab sebenarnya setiap orang itu dia tahu apa benda yang nasihat paling baik untuk diri dia sebenarnya. Dia dah tahu dah. Dia minta orang lain nasihat tu supaya diberikan galakan atau sokongan untuk dia mengamalkan. Tapi satu pun dia tidak lakukan. Kemudian dia expect dia akan dapat sesuatu yang seperti yang diharapkan itu, berangan-angan. Maka itu sebenarnya biadab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perhatikan. Jadi jangan guna sangkaan tak apa Allah Ta'ala tu guna alasan tak apa Allah Ta'ala Maha Pengampun, tak apa Allah Ta'ala masukkan syurga kerana rahmat dia. Jadi aku ni walaupun buat sesuka hati aku, mengikut semua hawa nafsu aku, melanggar semua apa yang Allah Ta'ala perintahkan, tidak mengendahkan apa yang Allah Ta'ala ingin atau Allah Ta'ala suruh, namun aku angan-angan dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah akan masukkan aku ke syurga mudah-mudahan. Itu namanya angan-angan. Kata Imam Sayyidina Ali itu apa? Gila. Orang yang mengharapkan hasil tanpa menurut perintah untuk beramal itu adalah gila. Ayyuhal walad, seterusnya tentang apa ni? Sekejap saya tengok. Kam layalin, saya nak tengok. Okey. Tentang taharatun niyah ataupun dalam bahasa Melayunya kita boleh kata ketulusan niat.
Ada kitab cetakan tertentu dia bahagikan chapter, ada tajuk lah supaya kita boleh senang nak track dia kan. Ataupun kita kata nasihat yang ke-7 tentang ketulusan niat dalam menuntut ilmu dan beramal lah. Ketulusan niat. Baik. Kam layalin ayyuhal walad, wahai anakku. Tanya Imam Ghazali. Kam layalin. Kam layalin. Berapa malam sebenarnya? Kam layalin. Berapa malam? Dia bukan soalan Kam ini betapa banyaknya malam. Begitu. Kalau bahasa Melayunya. Kam ini asalnya dia adalah istifham. Saya tulis bahasa Arab ni panggil istifham. Alah, kita belajar bahasa Arab kan? Pertanyaan. Maksudnya adalah pertanyaan. Tapi ada ketikanya dia digunakan untuk tujuan bukan bertanya, tetapi untuk menyatakan banyak ataupun kehairanan ditaksir. Kam untuk menunjuk taksir. Taksir ataupun banyak. Menunjukkan banyak. Ataupun bahasa Melayu kita, maksud taksir tu banyak. Bahasa Melayu kita terjemah sebagai betapa banyak lah. Betapa banyak. Begitu. Bahasa Melayu kita juga ada. Kalau kam dalam pertanyaan, berapa banyak? Berapa? Kam, berapa? Soalan. Berapa malam? Itu kalau soalan. Tapi kalau dia tak ada tujuan nak tanya, dia bukan nak tanya berapa banyak malam, lepas tu dia suruh jawab, adalah 3-4 malam. Dia bukan suruh jawab. Tapi dia nak suruh fikir. Kam. Maka kita terjemah sebagai apa? Betapa banyak. Kam layalin. Betapa banyak ahyaitaha yang kau hidupkan malam itu. Ahyaita maksudnya hidupkan malam itu. Yang kau hidupkan nya malam-malam itu. Untuk apa? Ahyaitaha. Okey, ahyaitaha bitikraril ilmi. Untuk mengulang-ulangkan ilmu. Ini kan dia nasihatkan kepada anak murid dia kan. Juga kepada kita lah. Kita kan penuntut ilmu. Bitikraril ilmi. Dengan mengulang-ulang ilmu. Wa mutala'atil kutub. Dan mengulang kaji kitab-kitab. Mengulang kaji. Mutala'ah. Mengulang kaji. Baca. Contohnya malam kita baca. Bacalah ulang kaji. Kutub, kitab-kitab. Wa harramta ala nafsika an-nauma. Dan engkau haramkan ala ke atas nafsika, dirimu, an-nauma, untuk tidur. Berapa banyak malam yang kau korbankan? Cuba fikir-fikirkan balik. La a'lamu ma kana al-ba'isu fihi. Aku tidak tahu. La a'lamu, aku tidak tahu makana, apakah yang menjadi kana, apakah kana yang menjadi al-ba'isu, pendorong fihi, padanya. Pendorongnya apa? Apa yang mendorong? Mendorong kau untuk berjaga malam untuk mempelajari ilmu itu. Maksud dia apa? Perhatikan apa sebenarnya pendorongmu ketika engkau berkorban untuk melakukan sesuatu itu. Sesuatu yang kau kira sebagai kebaikan, lalu kau korbankan hidup, harta ataupun masamu untuk melakukannya. Benar-benar perhatikan apa sebenarnya niatmu. Apa sebenarnya niatmu supaya tidak kerugian. Lepas tu kata Imam Ghazali, ini antara niat-niat yang biasa dibisikkan kepada orang-orang yang cuba untuk untuk menuntut ilmu, melakukan kebaikan, beramal ibadah, termasuklah dia kata inkana bainahu urudud dunya. Kalau ada jika kana ada bainahu di antaranya. Okey. Urudud dunya. Okey. Urud itu material. Urud tu ardun tu material, benda-benda yang material lah. Jika ada di antara celah-celah amalan,
pengorbanan kau itu, urudud dunia, keinginan untuk keuntungan material di dunia, ataupun adanya tujuan dunia, wajazbu hatamiha, okey, dan mengambil faedahnya, faedah hatam tu faedah dunia, wa tahsilul manasibiha, dan mendapatkan menghasilkan ataupun mendapatkan manasibiha, habuannya dunia, wal mubahat alal aqran, dan mubahat maksudnya berbangga-bangga, berbangga-bangga alal aqran, berbangga-bangga, okey, berbangga-bangga alal aqran, berbangga-bangga dengan aqran tu teman-teman. Bangga-banggalah. Sekarang ni aku ilmu rasa macam dah lebih sikit pada kau. Sebelum ni kita sama kan? Nampak macam sama, lalai sama. Sekarang aku lebih sikit. Aku lebih sikit sebab aku belajar. Aku lebih sikit pada korang sebab aku dah belajar. Gaya cakap pun lain. Ataupun menasihati pun rasa macam ada perasaan orang yang dengar tu lebih rendah pada dia yang berkata-kata. Itu tanda lah tu. Tanda. Perhatikan apa pendorongmu ataupun apa yang telah dimasukkan ke dalam hatimu tatkala engkau mengorbankan hidupmu untuk menuntut ilmu, beribadah. Benar-benar perhatikan, kerana aku tidak ingin engkau kerugian. Kalau ada padanya untuk berbangga-bangga dengan rakan, akron ni asalnya rakan sebaya ataupun orang-orang yang sekeliling kita lah. Sama ada sebaya tu umur sebaya ataupun gaya hidup kita sebelum ini mungkin sama, kemudian kita menuntut ilmu, lalu kita rasa kita lebih sikit pada yang lain. Itu tanda ada masalah dengan kita ni menuntut ilmu. Kerana orang yang benar dalam menuntut ilmu lillahi ta'ala akan semakin dibuka cermin kepada kekurangan dirinya. Itu tujuan ilmu. Ilmu untuk menjadi cermin, menilai di mana lagi kekurangannya agar dapat diperbaiki. Diperbaiki. Dan juga untuk dia mengenal bahawa selama ini hidayah dan pertolongan itu untuk berbuat baik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia jelas tentang ini, maka dia tidak akan rendah pada yang lain. Tetapi bila dia menuntut ilmu lalu merasa dirinya lebih daripada yang lain, wal amsal dan yang seumpama ni ya, samalah al aqran wal amsal. Maksudnya kawan-kawan yang sebaya, yang tahu peer, dia punya peer lah, orang-orang yang biasa bersama dengan dia. Fawailul laka summa wailul laka. Kata Imam Ghazali apa? Wailun. Kita selalu baca ayat ni. Allah Subhanahu Wa Taala juga gunakan perkataan ini dalam Al-Quran. Fawailun lil musallin. Fawailul laka summa wailul laka. Maka celakalah engkau, summa wailul laka. Kemudian celakalah engkau. Celaka. Tujuannya nasihat ini adalah untuk kita benar-benar perhatikan. Menuntut ilmu itu wajib. Setelah engkau benar-benar lelah menuntut ilmu, perhatikan apakah ianya kerana Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Perhatikan apakah ia tulus kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semuanya adalah daripadanya dan ditujukan untuk dia. Jadi benar-benar kau perhatikan supaya engkau ini diredai. Supaya engkau ini diredai, tulus kerana dia. Jika tidak, aku takut engkau ini membinasakan diri sendiri. Amal, kita ilmu. Kemudian amal. Amal itu dipanggil dalam Al-Quran sebagai amal soleh bila dia bertepatan dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, betul? Amal itu menjadi soleh bila dia bertepatan seperti apa yang Allah perintahkan. Okey, sekejap kita ilmu, kita belajar ilmu. Kemudian ilmu tu kita amal. Amalkan itu dikatakan sebagai amal yang soleh bila bertepatan seperti yang Allah Ta'ala perintahkan. Syariat, wajib apa, tinggal apa, sah macam mana, tak sah macam mana. Okey, bila boleh buat gini, bila tak boleh buat begini, amal soleh. Bila bertepatan dengan syariat. Tapi apakah confirm amal soleh itu? Confirm mesti diterima.
Tidak. Allah Ta'ala hanya menerima amal yang bagaimana? Yang ikhlas. Kerana Allah Ta'ala. Yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sebab buat apa aku kudirkan semua tu, kemudian tidak kerana aku. Begitu, nanti ada dia Allah Ta'ala tanya. Ikhlas kerana Allah Ta'ala baru diterima. Maka benar-benar perhatikan. Benar-benar perhatikan. Okay? Ilmu sepatutnya membantu engkau untuk mengetahui apakah amal yang sepatutnya dan membantu engkau untuk menilai apakah dirimu itu ikhlas lillahi ta'ala atau engkau sebenarnya tersalah haluan lagi. Tersalah haluan lagi. Rupa luar je nampak berbeza tapi dalam masih lagi salah haluan. Wa'iyyazubillah. Wa in kana qasduka ihya asyari'atin nabi, jika tujuanmu, qasduka matlamatmu atau tujuanmu, okey, matlamatmu ihya asyari'atin nabi, menghidupkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, menghidupkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahdzib akhlaqika. Tahdzib tu maksudnya mendidik, membentuk, mendidik, melatih, membentuk, melatih ataupun mendidik atau mendidik akhlakmu. Tujuannya jika untuk membentuk, mendidik, melatih akhlakmu, wal kasran nafsil ammarati bisu, dan tujuanmu beramal itu ataupun menuntut ilmu itu untuk memecahkan an-nafs, memecahkan nafsu yang ammarati bisu, yang sangat menyuruh, sangat mengajak, sangat memerintah bisu untuk melakukan kejahatan atau keburukan. Ammarati bisu, yang sangat memerintah melakukan kejahatan. Kejahatan tu sama ada menyalahi syariah, menyalahi syariah, jahat. Contoh Allah Ta'ala kata, jangan dibuat, menyalahi syariah. Atau buruk juga tujuan kerana selain Allah. Dia dalam melakukan amal, menuntut ilmu itu adalah untuk memecahkan, melatih dirinya, membentuk akhlaknya dan memecahkan hawa nafsu yang selalu memerintah, mengajak untuk menyalahi syariat ataupun bertujukan diri sendiri dan kerana selain Allah SWT. Fatubalaka summa tubalaka, maka beruntunglah engkau dan beruntunglah engkau. Walaqad sadaqa man qala. Dia kata laqad sadaqa, dan demi sesungguhnya, walaqad, dan demi sesungguhnya, sadaqa, benarlah, man qala, orang yang telah berkata, penyair ni lah. Tidak disebut siapa nama penyairnya, tapi kita tengok dia, kita ambil manfaat daripada kata-katanya. Saharul uyunu, baris. Saharul uyunu li ghairi wajhika batilun. Saharul uyunu li ghairi wajhika batilun wa buka'uhunna li ghairi, ini ada pembetulan sikit, li ghairi, bukan husnika, faqdika, faqada, li ghairi faqdika. Ni kita rujuk pada cetakan-cetakan yang lain lah. Sebab dia ada banyak cetakan dan benda ni daripada surat. Jadi kita boleh difahami lah. Akan ada perbezaan-perbezaan daripada cetakan ke cetakan. Namun kita akan bandingkan lah beberapa cetakan manuskrip yang ada. Kemudian kita himpunkan yang paling dekat dengan kita, yang paling dekat untuk kita fahami lah. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika dha'i'un.
Dia kata saharul uyunu, telah berjaga malam mata-mata. Sahara telah berjaga malam mata-mata. Li ghairi wajhika, kerana selain engkau. Li ghairi wajhika, kerana selain engkau. Kerana matlamat selainmu. Mereka berjaga malam kerana matlamat tertentu. Sahara ni maksudnya mendirikan malam, beribadah, berjaga malam, ataupun menuntut ilmu, ataupun melakukan kerja-kerja lah. Telah berjaga malam, menghidupkan malam oleh mata-mata. Namun matlamat mereka li ghairi wajhika, bukan kerana engkau. Batilun, batal lah, sia-sia lah. Sia-sia. Wa buka'uhunna, dan tangisan mata mereka li ghairi faqdika, bukan kerana menangisi kehilanganmu. Bukan Allah Ta'ala tu hilang. Menangisi kehilanganmu, terlepasnya daripadamu. Dan tangisan mereka bukan kerana terlepasnya ataupun kehilanganmu, kerana takutkan kehilanganmu, dha'i'un. Juga hilang ataupun sia-sia jugalah. Sia-sia juga. Telah berjaga mata-mata kerana matlamat selain engkau, maka ianya batil. Dan mereka menangis, tapi bukan kerana takut kehilanganmu. Mereka nangis kerana takut kehilangan yang lain lah. Apa-apa sajalah tangisan, raungan mereka. Bukan takut kehilangan kau, tapi takut kehilangan selain kau. Mereka tidak pernah memerhatikan apakah mereka mendapat perhatianmu ataupun kehilanganmu. Tetapi matlamat mereka, jangan mereka kehilangan apa yang mereka inginkan. Maka dha'i'un, sia-sia jugalah air mata itu. Maksudnya apa? Itu bukan air mata yang dikatakan apa? Memadamkan api neraka. Kan ada, kita kata air mata orang yang beriman itu, yang menangis pada waktu malam itu, memadamkan api neraka. Kan ada hadis tu? Air mata yang menangis pada waktu malam adalah air mata yang bakal memadamkan api neraka. Tangisan yang bagaimana? Apakah yang menangis kerana takutkan kehilangan yang lain atau yang bagaimana? Maka dia kata, yang kerana selainmu itu batil. Kerana yang hak hanya Allah Ta'ala. Al-haq, siapa hak? Al-haq huwa Allah. Hak itu Allah. Maka selain daripadanya, ataupun yang tujuan kerana selain dia, itu batil lah. Wa'iyyazubillah. Dan menangis kerana takut kehilangan selain engkau itu, sia-sia juga. Jadi ada satu kata-kata di sini, saya letakkan kata-kata daripada Sayyidina Husain alaihi salam, cucu Nabi SAW lah, Sayyidina Husain. Cucu pula. Yalah, cucu pada Nabi SAW. Cucu Nabi SAW. Dia kata apa? Maza wajada man faqadaka wa ma alladhi faqada man wajadaka. Nanti saya terjemahkan. Maza wajada man faqadaka wa ma alladhi faqada man wajadaka. Laqad khaba man radiya dunaka badala. Dia hanya tukar-tukarkan perkataan dia saja. Tengok dia hanya tukar perkataan wajada dengan faqada. Apa kata-katanya? Apa maksud dia? Maza wajada man faqadaka. Apa sebenarnya yang didapatkan? Maza wajada. Apa sebenarnya yang didapatkan? Man faqadaka. Oleh orang yang telah kehilanganmu. Apa sebenarnya yang telah didapatkan oleh orang yang kehilanganmu? Maksudnya apa sebenarnya yang dia dapat daripada kehidupan dia puluhan tahun ini kalau dia tu kehilanganmu akhirnya pada ketika dia mati kelak. Kalau habis dah usia dia, apa sebenarnya yang dia dapat kalau dia telah kehilanganmu? Kemudian seterusnya, man ladzi faqada man wajadaka. Dan apakah yang mungkin hilang, terlepas, rugi, tak dapat? Man faqadaka, orang yang telah mendapatkan kau. Saya ulang balik. Apa yang menjadi keuntungan ataupun yang didapatkan, dihasilkan oleh orang yang telah kehilangan kau? Dan apa sebenarnya yang mungkin hilang, rugi, terlepas ataupun ditangisi, disesalkan? Man wajadaka, oleh orang yang telah mendapatkan kau. Kan? Laqad khaba man radiya dunaka badala. Demi sesungguhnya khaba, benar-benar telah kerugianlah man radiya, orang yang merasa redha
dengan selainmu sebagai ganti. Sebagai ganti. Sungguh rugilah orang yang redha untuk mendapatkan selain engkau sebagai ganti. Maka tidak berbaloi kita melakukan sesuatu bukan kerana Allah SWT, dan tidak berbaloi kita meninggalkan sesuatu, tak nak buat sesuatu supaya kita gantikan dengan selain Allah SWT, meninggalkan sesuatu. Maka walaupun mungkin berat, susah, mengorbankan pelbagai harta, jiwa, raga, masa, perasaan, semuanya, Sayyidina Husin tanya, apa sebenarnya yang dihasilkan ataupun apa hasilnya kalau orang tu telah kehilangan kau? Apa hasilnya? Katalah contohnya dia tak nak lah, dia kata melalui jalan agama, berjuang apa semua ni akan menyusahkan. Dia ada jalan lain yang lebih baik. Walaupun nampak macam okey je. Tapi tujuan matlamat dia tak hiraukan lah, senang kata, dalam setiap tindak tanduk kehidupan dia tu, dia tidak hiraukan sama ada niat dia tu ikhlas lillahi ta'ala ataupun tidak. Dia tak jaga benda tu. Hati dia dengan Allah Ta'ala tu. Dia tak jaga. Suratan hidup dia, apa yang dia lalui, dia tidak jaga apakah dia lillahi ta'ala atau bukan lillahi ta'ala. Dia tidak menjaga dan tidak mempedulikannya. Dan dia rasa benda tu, alah tak habis-habis macam ni contohnya. Ada masa aku nak buat apa yang aku nak juga, aku tak nak hiraukan, asyik kena ikhlas je contohnya. Ada. Kita akan dibisik begitu. Kita akan dibisik dan dihasut begitu. Takkan aku nak kena gini je, orang lain tak pernah pun jaga. Contoh. Orang lain okey je buat sesuka hati, huha. Tak ada pun susah sangat macam aku ni. Takkan tak boleh ada detik-detik tertentu tu aku tak peduli lah. Lillahi ta'ala kata aku janji apa nak buat. Maka maza wajada. Apa yang didapatkan oleh orang yang tidak mempedulikan sama ada dia kerana engkau atau tidak. Mendapatkan kau atau tidak. Diredai engkau atau tidak. Walaupun hasilnya mungkin banyak. Wamal lazi faqada. Apa sebenarnya yang perlu ditangiskan? Apa sebenarnya yang perlu dirisaukan? Apa sebenarnya yang perlu dirunsingkan? Apa sebenarnya yang perlu digusarkan? Apa sebenarnya yang perlu disesalkan oleh orang yang telah mendapatkan engkau? Iaitu orang yang setiap saat dan detiknya engkau telah kurniakan rasa cinta, rasa menginginkan engkau, sentiasa memerhatikan apakah engkau redha, sentiasa memerhatikan apakah engkau suka, sentiasa memerhatikan apakah engkau redha, rela, suka dan bertepatan dengan apa yang kau kehendaki. Itu adalah anugerah. Anugerah. Panjang lagi sebenarnya doa ataupun munajat Sayyidina Husin ni. Kalau nak kita boleh bacakan nanti. Suatu ketika Sayyidina Husain telah menyebut antara isinya dia kata wahai Tuhan yang telah memberikan rasa mesra di hati-hati kekasihnya. Dia yang bagikan rasa mesra tu. Rasa inginkan dia tu, rasa inginkan Allah itu Allah yang bagi. Rasa menginginkan, mempedulikan, kisah tentang keredaan Allah SWT tu rasa yang dia bagi. Dia pilih siapa yang dia nak dan dia bagi. Jadi bila kita tak ada rasa, jangan rasa macam benda tu remeh pula. Jangan salah sangka benda tu remeh atau salah sangka dia orang ni tak tahu benda yang syok sendiri sangat kan contohnya. Tak diberi. Kalau tak diberi, kita mungkin sangka benda tu, kita rasa benda tu remeh. Rasa benda tu lebih-lebih. Kita rasa benda tu tak penting. Tapi sebenarnya kita tidak diberi. Tidak diberi, itu saja. Jadi orang yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala, diberikan rasa itu, maka benar-benar jaga, benar-benar bersyukur. Dan jangan sekali-kali rasa kesal kerana terlepas yang lain. Begitu. Itu dia. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi. Ishma syi'ta fa'innaka mayyitun. Hiduplah seperti mana yang kau nak. Tak ada masalah. Tapi ingat, kau akan mati. Wahbab ma syi'ta fa'innaka mufarikun. Dan kau boleh cintai apa saja yang kau nak. Tapi kena ingat, engkau itu pasti akan berpisah dengan apa saja yang kau cintai. Selain daripada Allah SWT lah. Dan sambungannya lagi insyaAllah. Wal ilmu lazi la yus'iduka al-yawma alal ma'asi wa la yahmiluka ala ta'ah la yus'iduka ghadan ala nari jahannam. Ilmu yang tidak mampu menolong engkau. Perhatikan ni. Bila kita nak belajar, bila kita nak beramal, bila kita nak prioritikan sesuatu, ilmu yang tidak membantumu untuk pada hari ini untuk menjauhi maksiat,
dan tidak membawa engkau kepada taat, tidak akan mampu menolong engkau daripada neraka jahanam juga kelak. Jadi maksudnya sedang katanya ilmu tu ilmu yang membawa kepada kebahagiaan dan kemudian diamalkan. Tengok sikit lagi sebelum saya tutup. Ilmu yang tidak membantu engkau pada hari ini untuk menjauhi maksiat dan tidak membawa engkau untuk bertaat. Ada ke ilmu gitu? Kecuali ilmu yang syirik ataupun ilmu yang selain ilmu-ilmu yang orang kata tidak sepatutnya lah, ilmu yang salah lah, ilmu hitam. Kita tengah kata ilmu yang putih. Ilmu yang putih. Kalau ilmu yang putih, mana ada yang tak membawa kepada maksiat? Mana ada yang tidak menasihatkan supaya meninggalkan maksiat? Tak bawa kepada taat. Hatta ilmu-ilmu yang moral, yang tak payah civil, moral ke apa benda pun menyuruh kita buat kebaikan. Mana ada ilmu yang suruh kita tak buat kebaikan? Tak ada kan ilmu macam tu? Tetapi kalau kita duduk pada semata-mata hanya menuntut ilmu begitu saja, kemungkinan besar kita susah untuk mengamalkan. Mesti kena pergi kepada ilmu yang membicarakan tentang hati. Mesti pergi kepada ilmu yang membimbing akhlak. Hatilah hati. Sebab hati tu kan raja, kata Nabi SAW. Hati tu raja. Dia batin. Dia berada di, kita ada zahir, jasad kita dan batin. Okay? Ilmu yang tidak, kalau engkau hanya menuntut ilmu tetapi tidak pergi kepada ilmu yang membicarakan tentang hati, tentang qalbu, tentang ruh, kerohanianmu, tentang batin lah, yang batin, maka kemungkinan besar tidak akan membawa engkau kepada taat yang sebenar-benarnya. Lillahi ta'ala itu. Mungkin kita akan amalkan, tapi hanya surface saja. Surface saja, dan dia tidak ada zauknya, tidak ada rasanya, dan tidak seolah-olah tidak sampai. Bukanlah mesti sia-sia, tapi tidak sampai. Dan susah untuk istiqamah. Jadi, antara yang kita boleh faham pada kata Imam Ghazali ini, kalau engkau menuntut ilmu dan kau rasa telah selam lautan ilmu, namun ilmu tu masih tidak boleh membawa engkau kepada taat dan menjauhkan kau daripada maksiat, berarti ada yang tidak kena. Bukan ilmu tu tidak kena, ada yang tidak, ada lompong yang tidak kau isi, iaitu hatimu tu. Ilmu membicarakan tentang hati. Hatilah yang akan membawa anggota ini untuk beramal atau meninggalkan maksiat. Kan? Dan seterusnya, sambung-sambung lagi. Okay? Ada lagi. Dan insyaAllah kita akan masuk pada wasiat ke 11 pada, 11 dah ke? 11 pada minggu akan datang. InsyaAllah ta'ala. Jadi saya harap, saya mohon maaf atas kekurangan dalam saya menjelaskan, dan saya harap bermanfaat dan mudah-mudahan dapat diamalkan apa yang kita pelajari daripada wasiat Imam Al-Ghazali ni. Dia masih lagi tentang ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Kemudian nanti dia cerita tentang Qiyamul Lail. Jadi untuk kita ingat apa yang Imam Ghazali ni pesan, kenapa kita baca? Apa yang Imam Ghazali ni pesan adalah jis ataupun parti-parti yang sepatutnya dipegang oleh semua orang yang melalui perjalanan ini. Menuntut ilmu, inginkan Allah SWT, ini inti-partinya. Jadi mudah-mudahan kita mendapat manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Sebelum tu boleh ambilkan gambar untuk kita letakkan dalam posting atau grup kita untuk sebagai galakan pada yang lain untuk menghadiri majlis ilmu. Siapa yang tak dapat hadir boleh tengok rakaman, sesi-sesi sebelum ni boleh tengok rakaman. Jadi kita tutup majlis kita. Nanti sharekan gambarnya. Okay. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Banyak yang on video hari ni. Terima kasih Prof daripada Madinah, Syazana, Azmi, Tuan Azmi, Tuan Roslan, Maisarah, Aziza, Maria, Uji, Awin, Tuan Ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi taala